Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Yang berusaha pengurusi dan jawatan kuasa masjid, Al-Fadhil Imam dan Bilal yang bertugas, para pemimpin masyarakat, para asatizah, para pendidik dan seluruh ahli jemaah muslimin, muslimat, hadirin dan hadirat yang saya kasihi dan saya hormati sekalian. Alhamdulillah, pertamanya marilah sama-sama kita memanjatkan rasa puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan petunjuk serta rahmat daripadanya, Allah menaungi kita dengan nikmat iman dan Islam. Dengan kasih sayangnya kita dipanjangkan usia dan dikurniakan kesihatan yang baik. Dan saat ini Allah memilih kita untuk kekal berada dalam masjid ini bagi kelangsungan majlis ilmu. Majlis yang amat disukai oleh para malaikat, serta malaikat berdamping dengan orang-orang yang sedang menuntut ilmu dengan mendoakan rahmat dan keampunan bagi mereka. Mudah-mudahan kita semua termasuk kalangan orang-orang yang mendapat rahmat Allah dan keampunan di sisinya. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah pada malam ini kita akan sambung pengajian kitab kita, iaitulah kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman, hadis yang ke-8, mengenai penyakit umat-umat yang terdahulu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu yaqul Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul sayusibu ummati da'ul umam. Faqalu ya Rasulullah wa ma da'ul umam? Qala al-ashru wal batru wat takathuru wat tanajushu fid dunya wat tabaghudu wat tahasudu hatta yakuna al-bagh. Rawahu Al-Hakim. Maksudnya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umatku akan ditimpa penyakit-penyakit yang pernah menimpa umat-umat yang terdahulu. Lalu sahabat bertanya, apakah penyakit-penyakit umat yang terdahulu itu? Lalu Nabi SAW menjawab, yang pertama, terlalu banyak seronoknya. Yang kedua, terlalu bermewah-mewahan. Yang ketiga, menghimpunkan harta sebanyak yang mungkin. Yang keempat, tipu menipu dalam merebut harta benda dunia. Dan yang kelima, saling memarahi ataupun saling bermusuhan. Yang keenam, hasad menghasad sehingga berlakunya kezaliman demi kezaliman. Hadis riwayat Al-Hakim. Keterangan hadis, penyakit-penyakit yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tadi telah banyak kita lihat di kalangan kaum muslimin pada hari ini. Di sana sini kita melihat penyakit ini merebak dan menjalar dalam masyarakat dengan meluasnya. Dunia Islam dilanda krisis kerohanian yang sangat tajam ataupun yang sangat meruncing. Dengan kekosongan rohani itulah mereka terpaksa mencari dan menimbun harta benda sebanyak-banyaknya untuk memuaskan hawa nafsu mereka. Maka apabila hawa nafsu diperturutkan, tentunya mereka terpaksa menggunakan segala macam cara dan tipu helah. Di saat itu hilanglah nilai-nilai akhlak dan wujud hanyalah kecurangan, khianat, hasad menghasad dan sebagainya. Marilah kita merenung maksud hadis ini dan sama-sama kita bermuhasabah dengannya. Hadis yang kita baca pada malam ini, hadis yang kelihatan sederhana panjangnya,
tetapi dalam masa yang sama mengandungi makna yang besar buat kita semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lebih kurang 1500 tahun yang lalu, yang mana hadis ini dinukilkan oleh siapa dia? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ni sahabat Rasulullah yang tersenarai di kalangan ahli sufah. Ahli sufah ni ialah mereka yang hidup di perkarangan Masjid An-Nabawi. Mereka tidak ada tempat tinggal, melainkan mereka ni duduk di serambi masjid. Maka di kalangan mereka ni ialah golongan antaranya yang tidak berkemampuan. Namun Abu Hurairah ini dalam masa yang sama beliau seorang yang begitu berminat dengan ilmu, sehingga kan beliau antara yang banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Namun bagaimana Abu Hurairah ini telah menyatakan dengan mendengar Rasulullah SAW bersabda bahawa umat baginda ini, itulah kita semua selaku umat Rasulullah SAW, akan ditimpa penyakit-penyakit yang pernah menimpa umat yang terdahulu. Rasulullah telah memberi suatu gambaran awal yang berbentuk amaran dan juga ancaman kepada kita yang membacanya pada hari ini, supaya kita berwaspada dan berhati-hati agar tidak terpalit dengan penyakit-penyakit yang dinyatakan oleh Nabi SAW itu. Maka benarlah apabila Nabi berpesan kepada kita sebelum baginda wafat, baginda bersabda, taraktu fikum amrain lan tadillu ba'di ma in tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnati. Telah aku tinggalkan kepada kamu dua perkara setelah kewafatanku ini. Selagi mana kamu berpegang kepada dua perkara ini, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Iaitulah kitab Allah Al-Quranul Karim dan juga sunnati, yakni sunnah Rasulullah SAW yang merangkumi padanya suruhan Nabi melalui sabdaan baginda SAW. Namun benarlah apabila kita berpegang kepada dua perkara itu, termasuk hadis yang kita baca pada malam ini, ia menjadi suatu bimbingan dan panduan dalam kehidupan kita untuk kita tidak tersasar daripada matlamat kewujudan kita di alam dunia. Seperti kata lain, dia ibarat penyuluh kepada kehidupan. Kita ni jalan dalam tempat yang gelap, sudah pasti kita berhajat kepada alat yang menyuluhnya. Umpama lampu suluh. Maka lampu suluh kita atas dunia ni Al-Quran dan juga As-Sunnah. Maka itulah yang menjadi bimbingan dan juga sebaik-baik pegangan dalam kehidupan kita. Namun Nabi berpesan, satu masa ujian bagi umat Rasulullah ini ialah penyakit-penyakit umat yang terdahulu akan terbelenggu ataupun akan kembali berulang. Namun apakah penyakit-penyakit tersebut? Nabi nyatakan tadi ada 6 penyakit. 6 penyakit umat yang terdahulu yang akan juga menimpa umat Rasulullah ini, termasuk kita yang ada pada hari ini. Yang pertama, Nabi kata penyakit itu ialah terlalu banyak berseronok. Al-asharu, terlalu banyak berseronok. Ini terlalu banyak berhibur. Betul apa yang Nabi sebut ni, kita dapat lihat dan menyaksikan secara hakikatnya, secara realitinya berlaku dalam kehidupan kita. Iaitulah dengan terkenanya masyarakat akhir zaman ni dengan budaya hedonism, budaya hiburan. Hiburan ni terlalu dan keterlaluannya, tidak ada batas-batasnya, sehingga membawa manusia itu kepada kelekaan, kelalaian. Tengok kepada realiti kita ni, macam-macam channel hiburan yang melanda kepada umat Islam akhir zaman ataupun kepada dunia manusia akhir zaman. Apatah lagi kita orang Islam yang sepatutnya kita fokus ataupun kita menumpukan kepada tanggungjawab dan amanah kita semua. Apakah tanggungjawab dan amanah kita hidup atas muka bumi ini? Ada 3 perkara yang seringkali saya sebut. Yang pertama, sebagai hamba kepada Allah.
Allah nyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dalam surah Az-Zariyat Allah menyebut tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan diri kepadaku, yakni kepada Allah. Yang kedua, kita ada amanah tanggungjawab kita sebagai khalifah Allah. Allah Ta'ala nyatakan dalam surah Al-Baqarah, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Allah berbicara dengan para malaikat dengan menyatakan bahawa akan dilantiknya manusia bermula penciptaan Nabi Adam AS sebagai khalifah Allah di atas muka bumi. Khalifah ini berperanan sebagai golongan iqamatuddin wa siyasatud dunyabi, menegakkan dan memartabatkan agama Allah mengatasi segala-galanya. Erti kata lain, dalam meletakkan al-islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu mesti berada di atas, tidak boleh berada di bawah dan dipijak-pijak dan diinjak-injaknya. Maknanya Islam mesti berdaulat. Bila Islam mesti berdaulat, bermakna di sana Islam mesti bertapak dengan kuasa pemerintahan ataupun erti kata lain dengan nama kerajaan. Maka itu tanggungjawab khalifah, sebagaimana yang diperjuangkan oleh nabi-nabi dan rasul-rasul alaihimussalatu wassalam. Termasuklah rasul akhir zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan tanggungjawab khalifah itu sehingga berlakunya peristiwa hijrah. Nabi berpindah daripada Mekah ke Madinah, menterjemahkan apa yang dikatakan tuntutan dalam melaksanakan tanggungjawab khilafah. Maka itu yang kedua. Yang ketiga, tanggungjawab kita ialah dalam menunaikan amanah Allah. Segala apa perintah-perintah Allah yang bersifat dalam bentuk individu, keluarga, masyarakat dan negara menjadi amanah kepada kita semua. Yang mana setiap apa yang kita lakukan, kita akan bertanggungjawab di hadapan Allah Ta'ala. Bila sebut amanah ni apa? Tanggungjawab. Kita menanggung jika kita tak mampu ataupun kita gagal melaksanakannya di atas apa yang telah pun kita lakukan itu, akhirnya kita kena menjawab di hadapan Allah Ta'ala. Maka itu masuk amanah. Maknanya pada hari akhirat kelak kita tidak terlepas daripada apa? Perbicaraan dalam mahkamah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka sebab itu bila manusia gagal melunaskan tiga perkara ini, akibat daripada terbelenggu penyakit umat yang terdahulu. Apabila budaya hedonism, budaya hiburan yang melampau-lampau sehingga membawa mereka kepada kelekaan, membawa mereka kepada kealpaan. Nabi pernah menyebut dalam satu sabdaan yang lain, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Nabi menyebut ada dua nikmat yang boleh melekakan hidup manusia, yang menjadikan mereka hilang fokus dia, hilang dia punya perhatian dia ataupun hala tuju hidup dia. Apa dia dua nikmat tadi? Yang pertama, nikmat sihat. Nikmat sihat, apabila manusia lupa untuk mensyukuri nikmat sihat tadi, mereka merasa mereka ni hidup selama-lamanya dan tidak ingat kepada mati. Bila dah tidak ada sakit, sihat memanjang, maka dia rasa diri dia lah macam Tuhan pula. Macam Fir'aun dalam sejarah telah pun melakarkannya. Bagaimana Fir'aun ni tak pernah rasa sakit lah hidup. Akhirnya lama kelamaan dia rasa dia hebat, dia buat apa saja tidak ada apa-apa risiko ke atas dirinya, sampai tahap lupa diri dia sehingga dia mengaku diri dia Tuhan. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wa ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kamu yang agung. Dia mengaku diri dia Tuhan. Sebab apa? Disebabkan oleh antara nikmat yang dikecapinya ialah tak pernah rasa sakit. Memang itu hakikatnya. Kalau kita ni bila sihat seumur, kadang-kadang membawa kita apa dia? Lupa pada Allah Ta'ala, lupa nak ucap syukur kepada Allah Ta'ala, lupa untuk kita menadah tangan mengucapkan terima kasih kita kepada Allah Ta'ala. Sebab sihat seumur, acu tengok bila waktu kita sakit, bangun pagi tiba-tiba denyuk kepala, barulah sebut Allah. Kadang-kadang kita bangun pagi tu segam mega, lupa nak baca doa bangun tidur. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur.
Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Jarang orang kita ni yang fokus dan ingat untuk baca doa ni waktu bangun tidur. Ia basic je, asas je ni. Budak-budak pasti dia ajar doa ni. Tak, kita mokpok pada budak pasti dah kita tak baca doa ni. Kita terlupa. Sebab apa? Sebab bangun-bangun ingat ke dunia dah kita ni. Bangun-bangun kita ingat kepada urusan dunia. Sampai lupa nak ucap puji dan syukur kepada Allah. Kerana kita pada waktu tidur malam tu ibarat separuh mati. Jasad kita terkujur kaku. Cuba perhati, kita sedang tidur, memang tak sedar. Orang nak coteng ke, nak buat peta ke muka kita, tak. Nak letak ubat gigi ke mulut kita, tak sedar dah. Tak. Siapa-siapa ada zaman pahit dia duduk asrama kena khianat di kawan-kawan dia ingat. Waktu tidur tu tak sedar dah, separuh mati dah. Orang boleh khianat apa-apa saja. Nak beritahunya apa? Waktu tidur tu tak sedar kita. Sebab roh tidak sepenuhnya pada jasad kita. Sebab tu bila kita bangun dari tidur, Nabi ajar kita apa dia? Ucap puji dan syukur kepada Allah. Kenapa? Allah kembalikan sepenuhnya roh kepada kita. Ahyana. Allah telah menghidupkan kita daripada tidur kita separuh mati tadi. Ba'dama amatana wa ilahin nusyur. Dan Nabi mengingatkan kepada kita melalui doa tadi bahawa dalam masa kita hidup ni, kita tak akan hidup selama-lamanya. Kita juga akan kembali mati ataupun kembali kepada Allah. Ba'dama amatana wa ilahin nusyur. Dan kepadanya lah kami kembali. Maknanya kita sedar bahawa hidup di dunia ini tidak kekal selama-lamanya. Hidup di dunia ini sebagai transit, tempat persinggahan, yang mana kita akan tuju ke destinasi utama kita, iaitulah alam akhirat. Iaitulah alam akhirat, waktu kita semua akan dibangkitkan di hadapan Allah dan kita akan dibicarakan setiap amal dan perbuatan yang kita lakukan. Maka sebab itulah nikmat sihat ni ramai orang jarang untuk mensyukurinya, sehingga akhirnya mereka kan masuklah diri mereka kepada kealpaan dan kelekaan serta kelalaian. Dan juga yang kedua Nabi sebut al-faragh, waktu lapang. Waktu lapang ni lah ramai manusia menghabiskan masanya dengan perkara yang tidak berfaedah, sehingga mereka cenderung kepada apa dia? Kepada perkara-perkara untuk menyeronokkan jiwa dan nafsu mereka, termasuklah hiburan-hiburan. Dah, waktu lapang, waktu kosong, nak ambil entertainment, ambil hiburan dalam hidup dia, menonton movie, tengok cerita-cerita, ataupun mendengar muzik, ataupun bersosial, melepak, dah, ataupun hok minat sukan, tengok sukan. Siapa ke sukan bolanya, siapa ke gila-gila siaran Piala Dunia, channel siapa siaran langsungnya pukul 3-4 pagi sanggup bangun. Dah, tapi kalau anjur program Qiyamul Lail 3-4 pagi, gelak gambar terkulai. Dak Qiyamul Lail dah terkulai kita dah. Nak beritahunya apabila jiwa ni terlalu seronok dengan hiburan, mengikut kepada runtunan minat dan nafsu masing-masing, sanggup manusia ni untuk memuaskan apa yang dikehendakinya. Hak minat bola, hak minat konsert hiburan. Ada yang sanggup bermusafir ke mana tempat yang dia minat tu. Tak. Pada masjid tepi rumah je, dok sapa dok sapa ke sudah. Tak. Tapi kalau dengar artis yang diminat mari tu Kuala Lumpur, sanggup bermusafir dia. Dah sakit lutut contoh dah. Ni rumah biras sejik, alasan sakit lutut lah, sakit pinggang lah. Nampak manusia ni apabila dah ditangkap, megang dah. Kalau kereta megang piston ke tak kena, dia jadi dah nak gerak ajang terus tak maknanya. Manusia bila dah dia megang dengan hiburan tu, tak ke mana dah, dia hiburan lah. Waktu lapang dia tu, waktu kosong dia tu, dia akan rasa nak terhibur dengan perkara-perkara yang menyeronokkan nafsu dia. Tak. Sehingga akhirnya menjadikan mereka ni melampau-lampau dalam berhibur. Maka sebab itulah Allah bersumpah dengan masa. Bila waktu lapang ni, ramai manusia tersasar dengan waktu hidupnya sehingga rugi hidup dia. Wal asri innal insana lafi khusr. Allah bersumpah dengan masa. Demi masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian.
Secara umumnya kebanyakan manusia ni tak kira apa warna kulit, apa agama dia, apa bangsa keturunan dia, akan terdedah kepada perkara yang merugikannya. Allah Ta'ala sebut begitu hakikatnya. Nak beritahu ramainya yang tidak menghargai masa, sehingga gagal untuk mengurus masa dengan baik. Time management dia fail, maknanya begitu. Namun Allah Ta'ala menyatakan panduan daripada surah Al-As tadi apa dia? Demi masa sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian illal ladzina amanu. Allah membuat satu pengecualian. Dalam ramai-ramai manusia, dalam seluruh manusia ni yang seringkali terdedah kepada kerugian ini, dalam masa yang sama akan ada golongan yang terkecuali daripada fitnah masa yang dirugikannya itu. Iaitulah orang yang selamat daripada fitnah ruginya masa hidupnya tadi, iaitulah orang-orang yang beriman. Amanu wa amilus solihat. Orang yang beriman dan yang beramal dengan amal yang soleh, mereka akan terselamat daripada fitnah ruginya masa dengan terluang tadi, dengan perkara yang melekakan mereka. Sebab orang yang beriman dan beramal soleh ini, mereka berperanan dengan gerak kerja apa dia? Wa tawasau bil haq. Mereka berpesan-pesan dengan kebenaran. Merangkumi berpesan dengan kebenaran ini ialah menasihati, saling ingat memperingati, saling sedar menyedari di antara satu dengan yang lain. Orang yang beriman cermin kepada orang beriman yang lain. Maknanya dia akan sentiasa memberi satu maklum balas kepada kehidupan, gaya hidup yang menghargai waktu. Mereka sedar waktu itu ibarat pedang. Pepatah Arab berkata, al-waktu kas-saif. Waktu itu, masa itu ibarat pedang. Maknanya nak beritahu masa ni berharga dan bernilainya. Lajunya, pantasnya masa ni tak terkejar kita kalau kita leka dengan waktu yang kosong, yang ruang kosong tadi dengan diisi dengan perkara yang tidak berfaedah. Tetapi orang yang beriman dan yang beramal dengan amal yang soleh, mereka saling berpesan dengan kebenaran, saling nasihat menasihati, saling ingat memperingati. Termasuklah kita dalam majlis ilmu pada saat ini, kita saling ingat memperingati. Kita saling membawa diri kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab tu sifat orang beriman berpesan-pesan dengan kebenaran. Justru dalam merealisasikan perkara kebenaran ini pasti akan ada ujian, cabaran dia. Cabaran dia apa dia? Hak paling asas sekali, asy-syaitan allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Syaitan itu mendatangkan satu keraguan dalam hati manusia. Keraguannya macam mana? Dalam bentuk yang pelbagai, untuk tidak berpegangnya kita dengan perintah-perintah Allah dan Rasul. Allah Ta'ala sendiri menyatakan hakikat itu melalui banyak ayat-ayat dalam Al-Quran. Antaranya surah Yasin. Allah Ta'ala mengingatkan kita pada ayat surah Yasin ayat 60. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa ani'buduni hadza siratum mustaqim wa laqad adalla minkum jibillan katsiran afalam takunu taqilun. Allah nyatakan, bukankah kamu wahai anak Adam telah berjanji dengan Allah agar tidak menyembah syaitan. Maknanya kita ni, anak Adam ni, hakikatnya ialah Islam. Fitrah kita secara dilahirnya adalah Islam. Nabi sebut kullu mauludin yuladu al fitrah. Setiap kelahiran bayi atas muka bumi ni, tak kira apa warna kulit bangsanya, fitrahnya ialah bersih, suci. Fa abawahu yuhawwidanuhu aw yunassiranuhu aw yumajjisanuhu. Yang mencorakkan kain putih tadi ataupun bayi yang bersih tadi apa dia? Mak pak dia. Kalau mak pak dia Yahudi, Yahudilah anak. Kalau mak pak dia Nasara, Nasaralah anak tu. Kalau mak pak dia Majusi, Majusilah anak itu. Atau arti kata lain, zaman kita, tempat kita ni, kalau mak pak itu ideologi sekular, sekularlah anak tu. Kalau mak pak dia ideologi kapitalis, kapitalislah anak itu. Kalau mak pak dia ideologi liberal, liberal lah anak itu. Akhirnya tidak lagi coraknya corak yang suci bersih, iaitulah al-Islam.
Maka itu masalah ataupun itulah maksud dia. Namun hakikatnya manusia ni bila mereka terbentuk dengan acuan yang tidak betul tadi, yang tidak benar tadi, maka mereka berada pada dalam suasana keadaan yang mengheret mereka kepada apa? Kebinasaan, yang merupakan hidup mereka telah menyembah syaitan tanpa disedari. Kita orang Islam telah mengikat janji kita dengan Allah dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak ada Tuhan disembah melainkan Allah, Muhammad itu pesuruh Allah. Maka sudah pasti kita akan mengikut apa yang Allah perintahkan. Namun dalam masa kita ni merealisasikan ataupun menterjemahkan ketaatan kita ni, kita berhadapan dengan ujian-ujian bisikan syaitan. Cabaran dia begitu. Maka syaitan ni dia bisik halus je. Kadang-kadang kita tak sedar dengan kehadiran bisikannya itu yang mengheret kita kepada apa dia? Kita tak sedar kita sudah menyembah syaitan secara tidak langsung. Contoh sejarah manusia pertama tertipu daya oleh syaitan ni siapa dia? Nabi Adam. Kita bukan nak merendahkan kedudukan Nabi Adam, tidak. Maknanya nak beritahunya Allah Ta'ala nak beritahu kita, hei manusia, berwaspadalah kamu dengan bisikan syaitan ni. Sebab apa? Dia sudah menyesatkan ramai dari kalangan anak Adam. Dan Nabi Adam sendiri pun sudah berpengalaman terkena tipu dayanya. Syaitan telah pun menipu daya Nabi Adam dengan apa dia? Di saat Nabi Adam diperintahkan Allah, wala taqraba hazihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Wahai Adam dan Hawa, jangan kamu hampiri pohon ini, jangan kamu ambil buah daripada pohon ini, nescaya kamu akan termasuk di kalangan orang-orang yang rugi. Namun syaitan, iblis ni dia masuk jarum cara mana? Bisikan dia halus je. Dia manipulasi dengan cara Nabi Adam tak sedar yang dia tu terkena dengan tipu daya syaitan. Bagaimana? Iblis kata Nabi Adam, wahai Adam, mu tahu tak apa Tuhan larang mu jangan makan buah daripada pohon ni? Nabi Adam kata, tak tahu, aku hanya tahu Allah larang, maka aku tak akan makan lah. Iblis kata, kalau mu makan buah pada pohon ni, mu akan kekal dalam syurga. Nampak? Cara dia goda tu. Halus je. Kalau dikhabar terang-terang nak sesatkan Nabi Adam, takkan Nabi Adam akan ikut. Tapi bila cara dia kecek apa dia? Wahai Adam, kalau kamu makan buah pada pohon ni, mu kekal dalam syurga. Sedangkan syurga ni tempat yang indah, tempat yang siapa duduk tak mau pisah dah dengan kehidupan di situ. Namun Nabi Adam memang naklah duduk situ kekal. Maka dia pun terperdaya dengan bisikan iblis tadi. Lalu dia memakan buah daripada pohon itu. Akhirnya Allah sebut fa'azallahumasyaitanu anha. Akhirnya syaitan telah menggelincirkan Adam dan Hawa daripada alam syurga tadi. Sehinggalah dihantar ke muka dunia. Bermulalah tanggungjawab manusia sebagai hamba Allah, sebagai khalifah Allah, dan sebagai golongan yang menunaikan amanah Allah Subhanahu wa taala. Maka tengok bagaimana keadaan manusia ni tak sedar dia menuruti jalan-jalan bisikan syaitan tadi untuk apa? Menyedapkan runtunan nafsu dan naluri mereka. Namun begitulah manusia apabila dalam menyatakan kebenaran, ujian dia macam tu. Ujian dia main ikut tu, slow, halus je. Maka sebab tu sifat orang beriman dalam mengelakkan diri mereka daripada terjebak dalam perkara yang merugikan, berpesan-pesanlah mereka dengan kebenaran dan kesabaran. Bila nak laksanakan kebenaran pasti diuji, maka kena bersabar. Maka dalam bab perkara kebenaran ini meluas dia punya huraian dia. Dalam bentuk pelaksanaan individu, dalam bentuk pelaksanaan hidup bermasyarakat, berkeluarga, bernegara, maka semuanya itu nak menterjemahkan pengamalan dan pelaksanaan beragama pasti akan diuji dengan godaan-godaan syaitan yang tidak dikenali. Bahkan ada godaan-godaan syaitan yang dikenali. Siapakah syaitan yang dikenali? Kalangan manusia yang melaksanakan agenda syaitan. Yang disebut dalam Al-Quran, minal jinnati wan nas, daripada jin syaitan yang tak dikenali, wan nas syaitan yang dikenali. Maka syaitan yang dikenalilah dia akan heret kepada penyakit-penyakit umat yang terdahulu yang pernah berlaku dalam sejarah kehidupan manusia, juga turut akan terpalit kepada
umat akhir zaman, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuklah kehidupan budaya hiburan yang melampau-lampau. Sikit-sikit nak berhibur, sikit-sikit nak nyanyi, sikit-sikit nak joget, sikit-sikit nak karaoke, sikit-sikit nak apa dia, nak celebrate, nak sambut tu sambut ni dengan muzik. Tak, memang kita perhati gitulah realiti hidup kita, terbelenggu dengan hiburan yang tidak putus-putus. Dalam rumah, dalam kenderaan, tempat bekerja, tempat awam, ada je hiburan-hiburannya. Dan hari ini sepanjang masa bersama kita hiburan ni gadget Android ini. Tak, duduk mana-mana kita ada data, mobile data, maknanya kita boleh akses internet. Kemudian dunia tanpa sempadan, boleh cari je channel mana kita nak. Akhir sekali manusia terleka dengan hiburan-hiburan tadi. Maka bila terleka dengan hiburan, maka hilang fokus, hilang perhatian mereka untuk melaksanakan tanggungjawab sebagai khalifah Allah, sebagai hamba Allah. Sebaliknya mereka memperhambakan diri kepada nafsu syahwat. Nafsu syahwat platform kepada syaitan. Nafsu syahwat ni kenderaan syaitan. Namun kalau nafsu syahwat ni kita berjaya mengawalnya dengan iman dan takwa, maka kita akan mampu untuk berhadapan dengan penyakit-penyakit umat yang terdahulu yang diamarankan oleh Nabi SAW. Maka bila terlalu banyak seronok, banyak berhibur, jiwa kita gersang, jiwa kita kering, maknanya roh kita lapar. Bila roh lapar ni, maka dia akan meronta-ronta. Sepatutnya dia diisi dengan kerohanian ataupun zikrullah, ataupun apa yang dikatakan nilai-nilai keimanan. Namun bila jiwa ni kering dan lapar, lalu jiwa tadi dia akan rasa apa dia? Nak kepada perkara yang indah-indah, sehingga mereka ni nak bermewah-mewah. Tak, bila dah berhibur nak bermewah-mewah. Sebab apa? Dia merasakan dunia ni syurga. Tak. Sebab tu Nabi pernah bersabda, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ni penjara bagi orang beriman dan syurga bagi orang kafir. Orang kafir meletakkan syurga ni, dunia ni sebagai syurga. Sebab apa yang dia nak buat, ikut je. Sebab dia tidak terikat dengan halal haram. Kita orang beriman terikat dengan sempadan dan batas, ada halal haramnya. Maka sebab itulah kita dalam keadaan mengikat diri kita dengan sempadan dan batas tadi, maka digambarkan oleh Nabi SAW umpama dunia ini sebagai penjara seketika untuk kita. Sebab kita ada keterbatasan. Tapi orang kafir dia tak ada batas. Dia nak apa? Nak mabuk, nak berzina, nak membunuh, nak rasuah, nak apa, tiada had untuk mereka ataupun tiada halangan untuk mereka. Namun sebab itulah apabila jiwa manusia ni sudah terbelenggu dengan hiburan-hiburan, maka dia sudah tidak lagi ingat kepada Allah. Bila tidak ingat kepada Allah, maka dia tidak ingat kepada peraturan, tidak ingat kepada batas-batas halal haram dosa pahala. Lalu mereka nak mengejar kepada keseronokan tadi, sehingga sanggup hendak bermewah-mewahan. Lalu halal haram tidak lagi sebagai perhitungan dalam kehidupan. Riba dirembaknya, rasuah dirembaknya, tipu sana, tipu sini, kencing sana, kencing sini. Itulah kerja dia. Yang penting dia boleh capai kepada kehidupan yang mewah. Yang terbaru sebelum ni apa dia? Kecoh penangkapan skamer. Sebab nak mewah, nak seronok. Bahagian dia skamer tu, hebat rangkaian dia, subhanallah. Lama dah kewujudan ni, tapi macam mana baru mutaakhir ni baru jumpa. Mustahil selama ni tak nampak kalau scan tak. Mesti jumpa scan-scan ni, tapi macam mana baru cari, baru jumpa ni. Kena tengok betul-betul fikirlah. Saya yakin negara kita ni ada golongan-golongan pihak autoriti yang berkemahiran tinggi, hebat. Hebat pihak-pihak keselamatan kita ni. Dari sudut ilmu pengalaman mereka, kalau nak cari penjenayah, nak cari penyelewengan, nak selesai kes-kes tu secara SOP-nya memang cepat, memang mahir. Tapi kadang-kadang benda tu terganggu prosesnya. Sebab apa?
Sebab campur tangan oleh golongan-golongan yang ada kepentingan. Sudah pasti datang daripada golongan politikus. Politikus yang melampaui batas ni, yang hanya fikir agenda peribadi mereka sahaja. Untuk membela kumpulan-kumpulan yang memberi dana-dana kepada mereka ni, mereka sanggup manipulasikan apa dia? Peraturan yang sedia ada. Ini fakta, bukan auta. Kita kena bercakap benar. Walaupun pahit benda ni, walaupun sukar untuk menyebutnya, saya tak kisah, saya sebut je mana-mana. Sebab kita fikir kita kena kembalikan semula nilai modal insan. Moral kita orang Islam ni kita kena bina semula. Sebab kita menghadap Allah Ta'ala hari-hari, kita buat janji dengan Allah. Apa janji kita dengan Allah? Dalam surah Al-An'am kita sebut apa dia? Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana minal muslimin. Sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah, Tuhan sekalian alam. Tidak sekali-kali menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, dan demikianlah aku melaksanakan apa yang diperintahkan ke atasku, dan aku menyerah diri kepada Allah. Itulah Islam. Ini aku janji hari-hari kita lafazkan di hadapan Allah Ta'ala. Namun bila kita abaikan aku janji ini, seolah-olah kita sudah bermain-main janji dengan Allah Ta'ala. Sehingga kita lupa bahawa janji kita ni nak jadi hamba Allah yang sebenar. Kita berpegang kepada apa dia? Perintah Allah, supaya yang halal itu halal, yang haram itu haram. Maka bila dah tidak lagi ingat pada janji tersebut, akhir sekali rembat. Yang haram pun rembat juga. Bak kata-kata almarhum Ustaz Ismail kamu, dia kata apa dia? Hak jenis gini, bahasa gila kepitih mah ni, al-fulusu fid dunya wal mampus fil akhirah. Saya pinjam kata-kata beliau. Sedap kata-kata tu. Saya pun suka sebut kata-kata tu. Sebab apa? Pedah. Sentak. Kena tu, wah, boleh tahan. Fulus punya pasal, dunia punya pasal, tak kira lah akhirat ni apa situasinya. Senang kata mampus lah, senang. Maknanya apa? Kebinasaan lah akan menimpa. Mampus ni cari pasal, cari penyakit. Itu maksud dia. Maka sebab itulah bila kita ni dah buat janji dengan Allah Ta'ala, kita kena sedar bahawa kita mesti lunaskan janji kita, mesti menjadi orang Islam yang sebenarnya, orang Islam yang berakhlak dan juga beramal dengan apa yang Allah perintahkan. Maka sebab itu apabila orang-orang yang beriman, dia akan kenal batas dan sempadan. Tapi bila tidak ada keimanan, yang sudah terbelenggu dengan hiburan, yang akhirnya jiwa-jiwa mereka itu gersang, kering, lalu mereka cintakan kemewahan sehingga tidak ada halal haram dalam kehidupan mereka. Bila terlalu bermewah-mewah, maka dia nak kekal dengan mewah tadi, akhirnya dia akan jatuh kepada penyakit yang ketiga, menghimpunkan harta sebanyak yang mungkin sehingga tak kenal dah batas-batas yang dinyatakan itu. Bahkan ada yang sanggup mengumpulkan harta dengan perkara-perkara yang batil. Contoh mengambil riba. Bila riba ni Allah dah sebut dah, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Sehingga rentetan banyak ayat-ayat yang lain dan juga hadis-hadis Nabi dalam menyatakan riba ni adalah merupakan harta yang haram, yang mana Allah mengisytiharkan perang terhadap mereka yang mengambil harta daripada hasil riba. Dan juga merangkumi hadis Nabi, ayyul lahmin nabata minal haram fannaru awlabih. Mana-mana daging dalam tubuh badan manusia ni yang tumbuh daripada sumber yang haram, Nabi kata apa dia? Fannaru awlabih. Maka nerakalah yang lebih utama untuknya. Maknanya apa? Confirm masuk neraka. Kalau ambil sumber harta yang haram, daripada hasil riba, daripada hasil rasuah, daripada hasil tipu, dan
penyakit package yang Nabi sebut ni merangkumi apa dia? Bila seronok, bermewah, kumpul harta sebanyak mungkin, maka bila nak mencapai kepada harta sebanyak mungkin ni, dia cari je ruang-ruang kesempatan yang ada sehingga mereka sanggup tipu menipu dalam merebut harta benda. Tak, tipu sana tipu sini, macam pernah berlaku kepada Bani Israel. Mereka nak dapat kemewahan, nak dapat kekayaan, mereka ada buat apa? Tipu dalam sukatan dan timbangan. Di Madinah, di Mekah, di Madinah lah kebanyakannya mereka ni buat tipu dalam sukatan dan timbangan. Namun Nabi berjaya membenteras dia punya perjalanan tipu dalam sukatan timbangan ni bila Nabi melaksanakan polisi dan dasar kenegaraan Islam ketika berada di Madinah selepas hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi berjaya menerapkan acuan hidup yang berteraskan kepada kehidupan yang bersumberkan kepada sumber yang halal. Tidak ada tipu menipu, tidak ada penyelewengan, tidak ada riba, tidak ada rasuah dan sebagainya. Namun kesemuanya tadi apabila dibiarkan dalam berlaku dalam masyarakat, maka akan hiduplah masyarakat dengan berteraskan tipu menipu tadi kehidupan yang tidak ada keberkatan. Maka tipu menipu ni kita pun dah melihat berlaku dalam kehidupan kita bermasyarakat dan bernegara. Bahkan Nabi sebut penyakit-penyakit ni dia saling berantaian ataupun saling sakut, berkait di antara satu dengan yang lain. Bila dah mari tipu menipu, akan timbullah suasana dan keadaan tidak puas hati. Orang yang ditipu akan rasa marah. Tak, akan rasa marah, maka akan timbullah saling bermusuhan. Bila saling bermusuhan, maka akan timbullah hasad menghasad, hasud menghasut, sehingga akhirnya keadaan menjadi suasana yang tegang, suasana yang menimbulkan pertikaman lidah, pertelingkahan dan juga pertumpahan darah. Maka terutama dalam perkara-perkara yang besar yang melibatkan kenegaraan, yang melibatkan politik dan sebagainya, termasuk zaman kita ni saat ini, memang kita nampak terang-terang bila ada jenis model hak suka bahasa menipu je kerja dia, tengoklah apa yang berlaku, menimbulkan kemarahan, menimbulkan ketegangan. Tak, bahasa jenis bahasa nipu kok tak selesai semua nipu dia. Tak, kencing dia tu tak habis-habis. Walaupun dimaklumi ataupun makruf dengan penipuannya, tapi ramai lagi orang layang penipuannya. Contoh, ahli politik kita zaman ni dah. Hak nebeng sangat, ada seorang hamba Allah tu nak jadi Perdana Menteri sampai ke sudah tak berhenti-berhenti nipu orang dah. Tak maklumlah, saya directly lah sebut ni. Dah. Tak kira dah kita ada aku kisah tak maknanya. Bila dah terang-terang tak betul tu, dah saya ikutlah. Tak. Sayang kita ni umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berdiri dengan kalimah tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tolaklah sebarang bentuk ideologi, perbezaan ideologi. Perbezaan dari sudut pegangan politik kita ni. Rugi kita. Rugi. Sebab kita dah ditipu lebih 60 tahun lebih oleh apa dia? Perjalanan pemikiran penjajah. Yang menjadikan kita orang Islam tidak bersatu padu. Kita sudah terbelenggu dengan hak ni taksub kumpulan ni taksub kumpulan ni. Semua tadi kumpulan-kumpulan tadi dia penyakit, dia tertimpa penyakit yang kita bicarakan pada malam ni lah. Bila dia nak kejar kemewahan, dia sanggup tipu menipu. Tak. Contoh paling masyhur, malam ni kita menang, esok minyak turun. Jangan lupa statement ni. Ni memang masyhur. Sehingga zaman berzaman cara pendekatan tak lari jauh. Sanggup nak mencapai matlamat tadi, dia menghalalkan cara. Ni kata matlamat menghalalkan cara ni, cara tak betul, tak boleh. Kita diajar dengan ada halal haram, dosa pahala, ada batas dan sempadan. Tapi bila tak ambil perjalanan itu, maka sangguplah menipu. Tak. Tengok dengan molek-molek nak stabilkan pandemik COVID-19 ni, dia timbul pula isu undi tak percaya pula. Tak. Timbul isu ada ahli-ahli parlimen yang menyebelahinya dengan majoriti tertentu. Sembang aja pokok ni.
tipu belaka ni. Ni bukan apa cerita baru ni, cerita dah berulang. Dah, cerita berulang. Zaman Pak Lah pun dah berlaku benda ni. Dah, minta maaf lah saya cakap directly politik jangan tuan-tuan dan puan-puan mikir pula, ustaz ni politik ni mana. Kena faham, politik ada dalam Islam. Sebab kita hari ni mengongkong ataupun menjumutkan pemikiran kita ni, siapa kita ni sebut politik je, kelak pala-pala, tengok kiri kanan, tengok atas bawah, mana ni. Sebab tu kita ditipu semua. Islam ajar kita supaya ada prinsip. Dalam kehidupan orang Islam ada perjalanan politik. Kalau tidak ada politik, mana mungkin terbentuk kepimpinan dan pemerintahan? Betul atau tidak saya tanya? Kita kena berpijak pada bumi yang nyata. Kita tak boleh cakap duk main lapik tak siapa maksud. Kita direct. Allah sebut terang-terang dalam surah Al-Baqarah berkenaan dengan perkara khalifah. Nabi sebut terang-terang dalam hadis baginda SAW, kanat banu Israel tasusuhumul anbiya. Adalah kalangan Bani Israel, pemimpin-pemimpin mereka ialah kalangan Nabi-Nabi. Bila sebut pemimpin, dia berkait dengan pemerintahan. Kalau bahasa standard sikit, leadership. Nah, kepimpinan. Orang terbaut kata leadership. Maknanya kepimpinan. Bila sebut kepimpinan ni, dia berkait apa dia? Ketua. Bila ada ketua, ada orang ekor dia, orang bawah dia. Bila ada orang bawah, mana mesti ada ketaatan, mesti ada ikutan. Maka begitulah kehidupan kita ni. Nabi SAW menterjemahkan konsep politik di zaman baginda. Berhijrahnya Rasulullah daripada Mekah ke Madinah, apa tujuan? Untuk membina kedaulatan Islam, supaya Islam berdaulat dengan sebuah negara. Itu maksud dia. Maka mesti nak ada pemerintahan. Kenapa perlu ada pemerintahan? Bila ada pemerintahan, kita akan dapat melaksanakan penguatkuasaan undang-undang perintah Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengajak kepada yang baik, mencegah daripada melakukan kemungkaran. Mungkar dia bukan hanya bersifat untuk dinasihati, tapi dia mesti dicegah dengan penguatkuasaan undang-undang. Pernah saya sebut, saya tak ingat di sini ke ataupun di mana. Kita ada anak 3 orang contoh. 3 orang anak kita ni jenis perangai dia berbeza-beza. Dan penerimaan arahannya pun berbeza-beza. Anak kita yang nombor 1, bila dia buat salah, dia buat satu benda yang menimbulkan kemarahan kita, kita sekadar nasihat, dia pun reti selalu, tak buat dah. Anak nombor 2, bila buat satu yang menimbulkan kemarahan kita, kita sebut nasihat, tak degih. Kita beri isyarat keling, cerlah tu, baru dia peri. Okey. Ada model begitu. Anak nombor 3 buat satu benda yang menimbulkan kemarahan kita, kita nasihat dok degih, cerlong, keling dok degih, dia kena bijegak, jetik linga sekali dah. Baru dia reti maknanya begitu. Dalam negara begitulah. Ada jenis masyarakat mudah faham, khabar haram, haram lah. Tak boleh lah. Ada masyarakat kita kena repok. Tak. Kalau tak pakai mask kena RM1,000. Takut. Juga. Jenis patuh lah. Tapi ada tak patuh. Contoh. Maka kalau tak patuh tu kena sekali gak bahan RM1,000 kertas surat cinta dah. Contoh maknanya. Maka kehidupan bermasyarakat bernegara gitulah. Dalam bab pelaksanaan undang-undang Islam ni begitu. Bila ada diberi peringatan zina itu haram, arak itu haram, judi itu haram, orang yang patuh dia akan patuh, tak boleh haram, dosa tahu. Bila ada jenis, bila sebut haram, haram dosa ni tak ada kisah dia. Tapi bila kita repak, akan diambil tindakan undang-undang. Ada jenis kecut perut, dia pun tak buat. Tapi ada yang kena gertak dengan undang, nak ambil tindakan undang-undang, buat tak layan, pelembu kenyang. Bahkan awak nyenyih pula. Namun ada penguatkuasaan, pergi ke tempat dia, premis dia, buat penguatkuasaan, tutup premis dia.
ataupun tangkap, rampas barang-barang dia. Kemudian dilaksanakan hukuman undang-undang ke atasnya. Barulah orang serik. Dah, gitulah hakikat kategori manusia ni. Itu maksud dia. Maka perlu ada undang-undang. Nak ada undang-undang ni mesti ada kerajaan. Mesti berkuasa, berdaulatnya sebuah pemerintahan. Maka begitulah. Maka sebab itu bila Nabi sebut penyakit-penyakit umat akhir zaman ini, dia akan berulang sebagai penyakit umat yang terdahulu. Sudah pasti cara merawatnya ialah mesti kita melalui jalan-jalan berikut. Yang pertama, mesti menerapkan masyarakat dengan ilmu dan kesedaran. Yang kedua, mesti memperkasakan nilai keimanan dan penghayatan kita terhadap agama Allah Ta'ala. Yang ketiga, mesti ada penguatkuasaan, peraturan yang sudah pasti daripada channelnya kerajaan yang memerintah. Itu dia. Maka kerajaan yang memerintah ni lah, dia ada proses dia, ada pemilihan dia. Maka pemilihan dan proses itu namanya politik. Ada sistem demokrasi pilihan raya. Itu maksud dia. Maknanya rasa sembang lah. Nak sebut politik senyap, takut, belaka, kiri kanan atau bawah pada ni tau. Kita silap. Ini silap kita. Kita mesti sifat profesional. Kita mesti, orang kata apa, minda terbuka. Jangan kita dikongkong dengan sesuatu pemikiran yang menjadikan kita terbelenggu sehingga kita tidak kreatif, kita tidak inovatif dan sebagainya. Kita kena ubah masyarakat kita supaya masyarakat yang berdaya saing, yang ada ciri-ciri ketamadunan dan keberanian yang berasaskan kepada sandaran ilmu, pengetahuan, fakta yang membawa kita kepada kehidupan yang ada kemuliaan. Ada kemuliaan. Maka barulah kita ni akan dapat dan mampu mengembalikan kegemilangan umat Islam. Hari ini umat Islam tidak cemerlang dan tidak gemilang sebab umat Islam meninggalkan prinsip orang Islam yang sebenarnya. Orang Islam meninggalkan konsep pelaksanaan amalan Islam yang sebenarnya, sehingga mereka menjadi buah catur kalangan musuh-musuh Islam. Kita berjaya dimanipulasikan dengan apa pendekatan musuh-musuh Islam ni, mengikut mana yang mereka nampak laluan yang boleh mereka guna. Sebab itulah tengok pada sudut dunia, kita sudah pun berlaku kehancuran dari sudut tiadanya kesatuan. Tanah suci umat Islam, Baitul Maqdis, sehingga hari ini kita gagal lagi untuk mengambil kedaulatannya daripada musuh-musuh Islam. Musuh-musuh Islam masih lagi kuat dan utuh. Kuat mereka bukan sebab ramai mereka. Kuat mereka bukan hebat mereka. Kuat mereka disebabkan oleh lemahnya kita orang Islam. Tidak bersatu padu. Tengok, negara-negara Arab Timur Tengah sudah mula cenderung kepada sokongan terhadap Zionis Israel. UAE, Bahrain telah mengikat perjanjian ataupun hubungan government to government, hubungan diplomatik, dan akan menyusuli negara-negara Arab yang lain yang ada habuan-habuan mereka tersendiri nanti. Dan jika dunia sudah berlaku demikian, apa nasib negara-negara umat Islam yang lain yang ditindas, yang dizalimi, yang ada rangkaian perancangan oleh puak-puak Zionis Israel laknatullah ini. Sebab mereka nak laksanakan New World Order. Mereka nak bina kuil Haikal Sulaiman di Baitul Maqdis itu. Ini agenda mereka. Namun malangnya kita orang Islam meninggalkan prinsip kita sebagai orang Islam yang sebenarnya. Akhirnya kita akan menunggu apa yang Allah amarankan. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhizul kafirina awliya'a min dunil mu'minin aturiduna an taj'alullaha 'alaikum sultanan mubina. Dalam surah An-Nisa Allah Ta'ala memberi ancaman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu berkawan rapat ataupun mengangkat orang-orang kafir menjadi awliya sebagai pemandu dan pemimpin dalam kehidupan kamu. Adakah kamu, sedangkan orang beriman masih ada bersama kamu, adakah kamu nak jadikan asbab kepada kemurkaan Allah menimpa ke atas kamu? Ini maksud ayat tersebut. Namun kita ambillah amaran Allah Ta'ala ini kepada kehidupan kita ini, supaya kita orang Islam tidak mudah melepaskan
prinsip kita sebagai orang Islam yang sebenarnya. Maka samalah berjangkit pada negara-negara termasuk negara kita, jika kita masih dalam keadaan terpelenggu dengan apa yang berlaku pada geopolitik dunia ini, maka selagi itulah kita tak mampu untuk bangkit dan mengembalikan semula kegemilangan umat Islam. Sebaliknya, kita bina semula jati diri kita, bina semula nilai modal insan yang sepatutnya kita perkasakan ini, agar kembalinya semula sistem khilafah, agar kembalinya semula kedaulatan Islam sebagaimana yang berlaku di zaman kegemilangan umat Islam yang sebelum ini, insya-Allah. Maka itulah penghuraian daripada hadis yang kita baca pada malam ini, agar kita berwaspada dengan penyakit-penyakit yang diamarankan oleh Nabi SAW kepada kita semua, agar kita kembali kepada prinsip kita sebagai orang Islam dan membina semula jati diri kita yang sudah jauh lari daripada asas dan juga kedudukan yang sebenarnya ini. Mudah-mudahan dengan apa yang diterangkan pada malam ini dapat memberi satu kesedaran dan memberi satu maklumat serta motivasi kepada kita untuk kita berperanan dan membina semula kekuatan umat Islam, insya-Allah. Wallahu alam, yang baik datang daripada Allah, yang kurang atas kelemahan diri saya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.